Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada petang yang berbahagia ni dapat lagi sekali kita berkumpul bersama-sama dalam siri pengajian kita, kuliah asar kita, yang di mana dianjurkan oleh surah An-Nur, An-Nur Seremban. Alhamdulillah, seperti mana setiap minggu kita akan bersiaran pada hari Ahad petang, dan syukur pada Allah Ta'ala, Allah bagi kita keizinan untuk mengisi hidup kita, masa kita ini dengan majlis ilmu, mengisi masa kita dengan hidup kita dengan ketaatan. Bila kita niat menuntut ilmu ni, bermaksud kita menjadi seorang yang menyahut seruan ataupun tuntutan agama. Nabi SAW sabda, mafhum hadis talabul ilmu faridatan li kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu ini adalah sebagai satu tuntutan, jadi bila sebut tuntutan, maka kita memenuhi tuntutan ini, maka masya-Allah kita sedang melakukan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada petang berbahagia ini kita nak menyentuh lagi tentang perbahasan Al-Quran, pembeza hak dan batil dalam kehidupan. Al-Quran, pembeza hak dan batil dalam kehidupan. Baik, dalam perbahasan tentang, disebut tentang Al-Quran, dia termasuk perbahasan tentang rukun iman. Perbahasan tentang rukun iman. So, apa perbahasan tentang rukun iman? Kerana ia termasuk dalam mempunyai kitab, beriman dengan kitab. Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Baik, kita Nabi SAW, kita umat bagi Nabi SAW, sudah pasti Al-Quran itu adalah sumber rujukan. Jadi ikutan kita ikut Al-Quran yang dibawa, yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Dan Nabi SAW itu menyampaikan Al-Quran, menyampaikan risalah Al-Quran, risalah kebenaran. Al-Quran yang mana, kalau tengok sejarah tentang Al-Quran ni, yang mana penurunan Al-Quran itu berperingkat-peringkat, diturunkan selama 23 tahun. 23 tahun. Lalu lengkaplah penurunan Al-Quran itu. Pada zaman, diringkaskan pada zaman Khalifah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, barulah jadi mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran dipanggil Resam Utsmani. Itu merujuk kepada Khulafa Ar-Rasyidin, Khalifah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an yang menginisiatifkan, memberikan satu, orang kata apa, buah fikiran waktu itu untuk mengumpulkan semua ayat Al-Quran. Kenapa? Sebab waktu itu ramai para hafizul Quran, dia masing-masing hafaz seorang sikit. Jadi orang ni apa, sahabat ni apa, dia bagi-bagi hafal. Sebab Al-Quran ni sebenarnya ia turun itu untuk fi sudur, di hati, fi sudur, dan dia dihafaz dan diamalkan, dan ditulis di pelepah-pelepah tamar, ditulis di kulit-kulit, dan dia berkumpul-kumpul dan berpisah-pisah begitu. Jadi inisiatif disebabkan ada yang banyak syahid di medan pertempuran, maka bimbang-bimbang hafazan Al-Quran itu hilang, maka dimashafkan. Bila sebut dimashafkan, bermaksud ditulis. Bila ditulis dan dibukukan, dikitabkan, itu panggil Kitabul Quran, ditulis, dielok, dah sempurna. Nah, cuma di sini sidang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, bila telah disempurnakan 30 juzuk, jadi kita jangan salah faham. Pertama, jangan salah faham apa? Jangan hanya melihat Al-Quran itu pada lembaran-lembaran kertas sahaja. Itu dia. Jangan kita hanya melihat Al-Quran itu pada tulisan-tulisan, hanya dibukukan, dikitabkan, dipanggil Kitabul Quran. Sedangkan Al-Quran itu adalah panduan kehidupan. Al-Quran itu adalah menjadi SOP kita. Dan disebut Al-Quran, dia melibatkan tentang kalamullah. Bila kalamullah itu tentang Allah, sifatnya bukan bersifat makhluk. Al-Quran ini bukan bersifat makhluk, dia adalah kalamullah.
Disebut kalamullah, sudah pasti bila kita berurusan dengan Al-Quran, bukan seperti berurusan dengan kitab-kitab biasa, buku-buku biasa. Dia bukan berurusan dengan percakapan-percakapan manusia. Ia adalah lafaz, kalam yang benar, yang datang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan melalui para utusannya. Itulah Nabi SAW. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu adalah datang daripada Allah melalui perantaraan Jibril alaihissalam, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab itu Nabi SAW itu menyampaikan hanya risalah kebenaran. Dinamakan risalah kebenaran, risalah tauhid. Risalah tauhid. Jadi Al-Quran ni membincangkan tentang satu orang kata apa, kehidupan, mengajak pada kehidupan yang benar, membawa manusia kepada kebenaran. Sebab tu Al-Quran juga dinamakan Al-Furqan. Furqan, pembeza. Pembeza hak dan batil. Itu antara satu tajuk besar yang kita ambil ni. Itulah Furqan. Sebab bila sebut tentang Al-Quran, dia akan jadi panduan yang membezakan. Padanya tentang ada ayat tentang hukum, hakam yang mana disyarahkan oleh para mufassirin, daripadanya diolah ataupun disyarahkan oleh yang mana sultan fi mufassirin daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi. Maka di situlah akan datangnya ayat-ayat hukum. Tapi keseluruhan kalau kita nak ceritakan tentang Al-Quran ini, dia ada pembeza hak dan batil. Dia juga adalah menjadi wasyifa ufis sudur. Dia adalah pengubat bagi jiwa. Baik, manusia ini kalau kita lihat, antara komponen yang paling sulit pada manusia itu adalah komponen afidah, perasaan, rasa. Dalam surah Sajadah ayat 9, selalu saya gunakan ayat ini. Iaitu dalam membezakan orang yang kufur dengan orang yang syukur. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Cuba lihat, pada manusia itu Allah SWT menyempurnakan summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh. Summa sawar, daripada sawar, rupa Allah dah sempurnakan rupa kita ni, dan manusialah kejadian yang paling sempurna rupanya. Dan Allah tiupkan roh yang mana menyebabkan kita boleh hidup ini hari, sedangkan kita asal mati. Dan surah Al-Baqarah ayat 28, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat, bagaimana kamu boleh kufur dengan aku sedangkan kamu mati sebelumnya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat, dan kamu akan dihidupkan, dimatikan. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bermaksud kita berasal mati, kita berasal tiada, dijadikan, dihidupkan. Maka diberikan satu lagi kejadian yang dinamakan roh. Roh itu kejadian pada manusia. Kita boleh rujuk dalam surat Sajadah tadi. Nah, pada kejadian roh inilah akan yang lebih kompleks. Kalau kita tengok pada kejadian manusia pun dah begitu kompleks. Kalau pergi pada sistem biologi, tengok sistem darah, sistem urat, sistem saraf, Masya Allah. Masya Allah. Satu kejadian yang subhanallah, kita akan lihat betapa kompleksnya Allah SWT menjadikan manusia. Apatah lagi contoh, darah yang tidak berhenti-henti mengepam dalam jantung kita berapa gallon satu hari. Dengan nafas yang tak berhenti-henti, dengan mata yang sentiasa berkelip-kelip tanpa henti, dalam diri rasa, diri telinga, diri mendengar. Ini semua sistem yang manusia tak boleh nak tiru pun, tak boleh. Adalah ura di belah, kata China ke Jepun tak, ada dia nak cerita manusia, tak boleh. Tak boleh. Manusia very complex. Dia kejadian yang sangat kompleks. Tidak cukup dengan itu, ada lagi satu kejadian yang lebih halus, latif, halus. Itulah kejadian roh. Ditiupkan nyawa. Dan tentang roh ini, bila Allah kata, bila kamu ditanya tentang roh, katakan roh itu pengetahuan Allah.
Nah, bila sebut tentang roh, itu perbincangan tentang afidah, pendengaran, penglihatan, sam'a wal absar, sama, basar, pendengaran, penglihatan, afidah. Bila sebut tentang afidah, ini satu lagi kejadian yang Allah berikan istimewa kepada manusia. Istimewa kepada manusia. Hairul Riza Hamdan, inna lillahi wa inna rajiun. Tiada ada mudarat pada COVID, mudarat itu kembali kepada Allah. InsyaAllah teruskan munajat. Tuan Hairul Riza Hamdan boleh ikut pengajian saya setiap malam pada pukul 11 ataupun 10.30 pukul 11. Ruqyahkan dengan air suratul hadid, minum dan minta mohon pada Allah Ta'ala. Ya, Tuan Hairul Riza Hamdan, insyaAllah. Baik, berbalik pada perbincangan kita. Maka hati ini satu rasa yang tidak ada pada kejadian lain sebenarnya. Allah berikan afidah kepada makhluk yang bernama manusia dan juga jin dan manusia. Tapi manusia ini dia menjadi khalifah. Manusia menjadi khalifah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah jadikan manusia itu sebagai khalifah. Baik, bila sebut khalifah, lebihlah kompleks, lebih detail. Sebab pemimpin kan. Jadi, bila melibatkan hidup bukan sekadar jasadi, dia ada lagi satu perbincangan rohi, yang ini dipanggil rohani, jasmani. Maka rohani ini tidak boleh tidak. Nurul Syafiqah Abdul Rahman rujuk kepada pejabat agama. Bab talak-talak ni jangan tanya tak orang yang tak kena. Saya nasihatkan rujuk terus pejabat agama. Dia kalau dah lapar-lapar talak ni, kalau kata nak selesai, rujuk dia balik bersama, selesai masalah. Tapi kalau dah ragu-ragu macam tu, rujuk pada pejabat agama. Rujuk bagi pengesahan. Sebab tu talak ni jangan buat main. Kalau rasa nak rujuk balik, kalau tak nak fikir apa lagi, bersama balik. Selesai masalah. Sebab tu jangan buat main-main benda-benda macam ni. Suka nak cakap nak, tak nak, bawa pejabat agama. Jangan jadi tergantung nanti tengah-tengah tu nanti. Baik, sambung. Sambil-sambil menjelit-jelit tu, kita tengok soalan-soalan mana yang dapat I captured, saya baca. Baik, sambung. Maka manusia ni very kompleks pada kedudukan rohai, iaitu rohani. Kalau jasmani itu satu bab, rohani satu bab. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, rohani itu memimpin jasmani. Rohani memimpin jasmani. Baik, apa dalil rohani memimpin jasmani? Rujuk balik surah Sajadah tadi ayat 9. Sama' basar, afidah. Itu semua rohani itu. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah. Qalilan ma tashkurun. Sikit sangat hamba yang bersyukur. Jadi maknanya, kalau kita lihat, sekadar ada mata, ada telinga, tidak bermakna. Ada mata, ada telinga, tapi tidak melihat, tidak boleh mendengar. Tak ada makna, tak ada ertinya. Betul tidak? Jadi maknanya, roh memimpin jasad apabila mata boleh melihat, telinga boleh mendengar. Di manakah duduk melihat dan mendengar? Roh. Sifat roh, bukan sifat jasad. Sifat jasad itu mata buta, telinga pekak. Ya. Jasad kita mati. Bila mati, tak boleh bergerak. Jadi maknanya, yang bergerak ini adalah daripada roh. Jadi roh yang memimpin jasad. Jadi nak tak nak, bila roh yang memimpin jasad, ada satu bahagian memimpin pada jasmani. Roh yang memimpin pada jasmani itu penglihatan, pendengaran dan sistem-sistem dalaman. Dan satu lagi komponen roh yang memimpin qalbu, jiwa, afidah. Nah, dua-dua ini bersifat halus, bersifat yang tidak nampak. Malah yang lebih dalam perbincangan itu adalah qalbu. Kalaulah roh yang bersifat melihat dan mendengar itu mampu memimpin mata, kepala dan telinga, roh yang bersifat qalbu, jiwa, itu memimpin penglihatan yang lebih halus, dipanggil ainul basirah. Ainul basirah. Nah, dia memimpin penglihatan yang lebih halus. Dan penglihatan yang lebih halus ini lebih besar peranannya daripada penglihatan yang zahir. Bukti mudah.
bukti mudah. Dia ada penglihatan yang halus, ada penglihatan yang kasar. Dia panggil kasat mata. Penglihatan kasar ni juga dipimpin oleh roh. Sebab bukan mata yang boleh melihat sendiri. Tak boleh. Roh tu yang boleh mencelikkan mata. Nampak? Dia bukan mata saja. Dia roh itu. Jadi mata ni nampak jelas dengan hidup tadi. Dia bagi hidup, boleh celik, boleh nampak. Dia ada lebih halus daripada itu adalah pandangan mata hati. Nah, pandangan mata hati ni, dia bukan banyak roh. Komponen roh tu banyak boleh komponennya. Bukan banyak roh. Dia kerja roh tu, roh yang menjaga jasad, roh yang menjaga pada komponen jasad. Yang ini mata boleh melihat, telinga boleh mendengar, boleh bergerak badan. Ini hayat, dia panggil hayat. Dan juga komponen roh itu besar apabila juga mentadbir kolbu, jiwa. Jiwa itu ulama al-Imam Ghazali Ta'ala itu meletakkan sebagai jiwa sebagai king. Sebab apa raja? Sebab lebih halus, lebih luas. Macam contohlah udara. Udara dengan air, dengan ais, gas, cecair, pepejan. Yang mana lebih meluas? Udara lah. Udara lebih halus, lebih meluas, meliputi segala-galanya. Air ada beberapa tempat saja. Ais lagilah beberapa tempat saja. Kutub utara atau tempat yang sejuk saja yang ada ais. Tak ada tempat sejuk, maka dia tak ada air. Pepejan itu hanya ada pada keadaan tertentu. Air lebih luas boleh pergi. Air sungai, air laut, ibarat begitu. Udara meliputi semuanya, oksigen. Maka kita boleh tamsilkan gas cecair pepejan, tamsilannya seperti mana roh tadi. Penglihatan mata hati itu lebih halus daripada penglihatan mata kepala. Dua-dua itu ditadbir oleh roh. Roh yang sama mentadbir dua komponen, yakni dua divide, yakni jasad yang boleh melihat, mendengar dan boleh melihat dengan mata hati. Dia lebih halus. Yang lebih halus ni yang lebih besar. Yang lebih halus ini yang lebih besar. Itu dia panggil ainul basirah. Ainul basirah. Sebab itu dalam sebut tentang ainul basirah, apa yang kita nak kaitkan? Bila lebih halus, lebih luas, maka makanannya lebih banyak. Sebab luas, besar. Dia tidak boleh diisi dengan jasad. Dia tidak boleh diisi dengan benda. Dia tidak boleh isi dengan dunia. Sebab dunia ini bersifat jisim, benda. Dia berbentuk. Jadi tak boleh nak isi udara dengan air. Macam mana nak isi udara dengan air? Kita nak isi air dekat udara. Mana boleh? Tapi daripada udara turun air boleh. Hujan dia panggil. Tapi daripada air nak pergi bubuh dekat udara macam mana? Apatah lagi ambil ais nak campak ke langit. Contoh baling nak penuhkan langit, tak payah jauh lah, nak penuhkan langit. Bukan kata penuhkan langit, penuhkan laut, belum tentu. Nampak tidak? Terhadnya fizikal itu hanya pada ruang lingkup tertentu. Jadi yang nak mengisi jiwa itu adalah yang lebih sifatnya lebih besar daripada jiwa itu, yang boleh memenuhi. Itulah kalamullah. Nak cerita yang tu sebenarnya dia punya cerita dia tu. Nak cerita kalamullah. Jadi kalamullah itulah yang akan memenuhi hati. Sebab tu iman, sebab tu bacaan, perbahasan, perbincangan, kupasan ini adalah mesti bersandarkan kepada Al-Quran. Al-Quran saja yang akan memenuhi jiwa itu, yang boleh memberikan kefahaman seluas-luasnya. Bila terbuka saja kebenaran, hilanglah kebatilan. Kebenaran itulah akan mengisi seluruhnya. Kebenaran itu yang akan mengisi. Itu kita kena faham. Bila kebenaran nak dapat pada mana? Surah Al-Kahfi ayat 29. Wa qulil haqqu mir rabbikum
wa qulil haqqu mir rabbikum, kebenaran itu daripada Rabb kamu. Bila kata Rabb itu bermaksud merujuk kepada Al-Quran kembali, kalamullah. Sebab itu perbahasan-perbahasan yang mana kalau kita lihat merujuk kepada kebenaran, itu sangat memuaskan jiwa. Hati kita terisi dengan sepenuhnya. Malah kita boleh membezakan mana-mana yang dikatakan palsu, yang benar, melalui yang luas tadi. Kita boleh nampak ke pandangan yang dipanggil pandangan bird eye view. Naik, kita nampak semua kan. Macam contoh orang sekarang pakai drone, pakai satellite, kan? Boleh nampak semua. Nah, pandangan mata hati lebih luas, lebih halus, lebih jauh daripada apa yang kita nampak dengan drone tu. Itu tamsilan tu Allah nak bagi kita berfikir. Setiap kejadian alam ini, tak kisah alam yang dibuat secara Allah berikan kelebihan pada manusia untuk menciptanya, seperti alat-alat alam teknologi dan juga alam semesta, yang mana semua ini adalah untuk merujuk kepada kebesaran Allah. Tengok drone, boleh nampak semua kan. Nah, penglihatan mata hati, jiwa, jiwa itu sebenarnya dia akan menyuluh seluruh kehidupan, lebih luas, lebih halus, lebih dalam, lebih jauh. Dan itulah pandangan hati yang boleh melihat kebesaran Allah. Untuk melihat kebesaran Allah, perlukan yang besar. Mata kepala tak nampak. Yang kecil mana boleh melihat yang besar. Jadi yang besar kena melihat yang besar. Yang kecil tengok yang besar tak nampak. Jadi kena yang besar. Dia kena zoom, dia kena besarkan lagi. Besarkan lagi. Bila besarkan lagi, baru nampak kekuasaan Allah. Kalau pandang kecil, sikit, dia tertutup. Sebab itu, bila sebut tentang kebenaran, kalau rujuk dalam surah Al-Fat ayat 28, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu. Allah utuskan Nabi SAW itu untuk menyampaikan kebenaran. Bila melihat kebenaran, liyuzhirahu, untuk memperjelaskan semua perkara. Dan Allah akan angkat liyuzhirahu ala dini kulli. Melihat yang benar, bersandarkan kebenaran Al-Quran, kita akan berada di puncak paling tinggi. Sebab penglihatan yang rendah, yang kecil, orang akan nampak benda, kita nampak kuasa. Sesiapa yang menampak atau dibukakan penglihatan hati dengan Al-Quran, dia mampu melihat kebesaran Allah, maka dia sedang berada pada kedudukan yang tinggi. Sebagai contoh, dalam surah Ali Imran 191, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Orang yang alladzina yazkuruna Allah, orang yang ingat kepada Allah itu, dia berdiri, dia duduk, dia baring, dia akan yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia akan mengenung kejadian alam ini seraya dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Dia akan memuji-muji Allah SWT. Ia sudah pasti nak dapatkan pemandangan mata hati itu kena pembersihan. Ia sudah pasti. Sebab itulah Al-Quran juga pembersihan, syifa, pengubat. Al-Quran itu juga membersihkan hati. Macam mana nak Al-Quran jadi pembersih hati? Kita bincang dia untuk menghancurkan, memadamkan pikiran-pikiran, sangkaan-sangkaan yang meleset. Ya Tuan Syed Yusof, kita dah pernah buat perjanjian dulu. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna.
Kita dah buat perjanjian surah Al-An'am 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kenapa perjanjian itu dikhianati, dibelakangi, orang kata berpaling kita? Sebab tadi kegagalan kita untuk mengotakan janji. Janji dah. Gagal mengotakan janji sebab kita tertipu dengan penglihatan yang kecil. Kita tertipu dengan nafsu dalam diri kita. Kita tidak isi dengan Al-Quran balik. Kita jauh daripada perbahasan kebenaran. Kita lebih mengikut perbahasan perasaan. Lebih banyak ikut sangkaan. Lebih banyak ikut keadaan. Jadi sebab itu kadang-kadang kita berpaling. Sedangkan kita ada perjanjian. Patutnya kita cari Al-Quran. Kita cari guru-guru ataupun perbahasan seperti ini. Contoh petang ini. Kita cari bagaimana nak tengok kehidupan dengan Al-Quran. Bagaimana nak tengok kehidupan dengan kebenaran. Tapi tidak, setengah manusia, setengah masyarakat itu, dia nak belajar kehidupan. Dia belajar kehidupan dengan apa? Dengan keadaan. Dengan keseronokan. Dia nak belajar kehidupan dengan apa? Dengan cerita-cerita yang menyeronokkan hawa nafsu. Tak boleh lah. Baik. Jadi maknanya, sentiasa kita kena letakkan diri kita supaya minta pada Allah, ya Allah, bimbing. Itu kata ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sebab itu tunjukkan kami jalan lurus. Jalan lurus itu adalah meluruskan pemikiran kita, meluruskan hati kita daripada perkara-perkara yang batil. Jadi Al-Quran juga pembersih kepada hati dan fikiran. Caranya kita kena hujah. Kita kena, orang kata, membezakan. Dia ada yang dipanggil pembersihan, pengubatan, pembezaan. Ada yang menjadi pengubat. Iaitu zikrullah, itu penguat. Dia dah sihat, dia hanya makan vitamin. Macam tu. Dia peranan Al-Quran kalamullah ni, Masya Allah, dia multitasking. Dia boleh membersihkan. Kita berujah contoh. Mana-mana perbahasan saya contoh. Dalam bab kehidupan, siapa yang siap malam. Memang hujah kita semua pada Al-Quran. Al-Quran. Contoh dalam bab kasih sayang. Bahas bab kehidupan, bab kaya, bab harta, bab pemikiran. Kita hujah dengan Al-Quran. Cuma peralihan bahasa saja. Peralihan bahasa kita bincang dalam nada yang umum. Nada umum. Itu masuk dia. Tapi dalam konteks kita merujuk pada perbahasan Al-Quran. Semua mengikut Al-Quran. Tidak boleh kita bincang tanpa mengikut Al-Quran. Tak boleh. Sebab Al-Quran itu keperluan, malah kewajipan bagi hati untuk zoom out. Zoom out. Nak tengok hidup ni dengan lebih luas, zoom out dengan Al-Quran. Tengok dengan lebih luas, baru nampak. Jadi memang hidup ni memang akan menjadi hujah. Al-Quran juga dijadikan sebagai hujah. Sehingga Allah kata dalam Al-Quran, innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Suratul Baqarah ayat 20. Apa ya? Allah berhujah. Allah katakan hujah. Kalau betul kamu ni datangkan kepada aku contoh. Ayat 26. Perumpamaan Allah kata, innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tiada segan atau malu membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah pada itu. Adapun orang beriman, maka mereka akan yakin bahawa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tapi bagi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Allah minta ni. Dan Allah kata, dengan perumpamaan itu ramai orang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula, ramai orang yang diberikan petunjuk. Maksudnya, memang hujah. Allah mintakan, mari. Kalau betul kamu boleh. Kalau kata, boleh mendatangkan hujah. Boleh mendatangkan hujah. Kalau kata boleh mendatangkan hujah, datangkan. Allah minta. Dan Allah pun kata, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ni surah ayat itu, satu ayat 22, Al-Baqarah ayat 22. Allah minta hujah. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dan yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit
sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan di langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu sebagai buah-buahan, sebagai rezeki untukmu. Kerana itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu Allah padahal kamu mengetahui. Jadi Allah minta, ya kamu mengetahui, kenapa buat sekutu? Jadi kalau kita lihat ayat 23, ini apa Allah pun minta hujah. Allah kata, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Ya, memang kita bukan menyebut Al-Quran. Al-Quran itu kajian, Al-Quran itu panduan, Al-Quran itu adalah dia panggil apa? Nadi kita, pengisian kepada jiwa. Sebab dia lebih halus, sebab jiwa tu besar, jiwa tu luas, lebih halus, lebih luas. Maka nak mengisi yang luas itu dengan Al-Quran. Tak boleh tanpa Al-Quran. Allah kata apa? Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran, kalau ragu tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, yakni Muhammad SAW, buatlah satu surah sahaja yang seumpama Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang yang benar. Datangkan lagi dalil. Kita hujah lawan hujah. Allah minta buat lagi Al-Quran yang lain. Tak ada, manusia tak boleh nak buat hujah tentang kehidupan. Tak boleh. Jadi memang kehidupan ni syarat dengan hujah sebenarnya. Sebab tu kita akan berhujah dengan Al-Quran untuk mematahkan kebatilan. Sebab tu hujah selain daripada Al-Quran ibarat labah-labah, tak kuat. Al-Ankabut tak kuat, mereka tak kuat. Sebab mereka bersandarkan keadaan, mereka bersandarkan perkara yang kecil. Perkara yang kecil. Sepatutnya dalam perbahasan itu datang dari perbahasan yang besar. Semua perjalanan hidup kita ada dalam Quran, betul tak Ustaz? Tadi surah Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Itu perjalanan hidup kita lah tu. Bagaimana kamu boleh kufur dengan aku? Allah kata. Surah Al-Baqarah ayat Innallaha la yastahi. Tu. Ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Perjalanan hidup kita ni Allah kata ni. Padahal kamu boleh kafir kepada Allah, kufur kepada Allah. Pada kamu sebelum ini mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan, dihidupkan kembali, kemudian kepada kamu dikembalikan. Itu perjalanan kita. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-Mulk ayat 2. Jadi maknanya dalam kehidupan rujukan Al-Quran, cuma nak kupas Al-Quran itu perlukan panduan, mesti bersandarkan bagi Nabi SAW. Jadi petang yang berbahagia ni, okey, saya cukup setakat tu. Kita dapat satu lagi gambaran bahawa kenapa kita kena dekat dengan Al-Quran. Kerana nak mengisi jiwa kita yang luas sifatnya. Luas. Jiwa ni luas sifatnya. Bila kata luas, kena diisi dengan kalamullah. Tak boleh. Tidak boleh dengan dunia. Dia tidak boleh dengan benda. Benda kecil. Kita tak akan mampu melihat kebesaran Allah dengan mata kepala. Kita kena melihat dengan mata jiwa. Jadi jiwa pula kena dihidupkan dengan Al-Quran. Maka kita akan nampak kebesaran Allah. Bila nampak kebesaran Allah, dunia ni jadi kecil. Kul mata'ud dunya qalil. Allah katakan dunia ni kecil punya hal. Benda kecil nak gaduh buat apa? Benda kecil nak berebut buat apa? Benda kecil, kita dah nampak nikmat yang besar apabila faham kehidupan. Kita diisi dengan keseluruhan kefahaman. Masya Allah. Maka ada lagi pergaduhan, ada lagi keraguan? Tak ada. Sebab tu Al-Quran itu menghilangkan keraguan, memadamkan kebatilan, mendatangkan keyakinan, mendatangkan kegembiraan. Khabar gembira banyak ada dalam Al-Quran. Itu saja. Terima kasih kepada semua para jemaah semua. Alhamdulillah, kita sama-sama isi petang kita ni dengan majlis ilmu. Alhamdulillah, terima kasih kepada Encik Zul kita.
penganjur daripada surah An-Nur. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini Allah terima dengan sebaik-baik amalan. InsyaAllah kita bertemu pada siri yang berikutnya minggu hadapan ada, insyaAllah ya. Dan mana yang mengikuti pengajian pada malam ni, jumpa pada malam ni insyaAllah. Sama-sama kita meneruskan munajat kita insyaAllah. Itu saja, mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan dan penyampaian, mana-mana kesilapan, mohon ampun maaf. Hanya Allah Ta'ala saja yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada petang yang berbahagia ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab.